Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung kitab Syama'il Al-Muhammadiyah pada hadis ke-7, muka surat 14. Bismillahirrahmanirrahim. وبسند المتصل إلى الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل الممغت ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القتت ولا بالصبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير. Sayyidina Umar bin Abdullah Maula Ghufrah berkata, telah memberitahukan kepadaku oleh Ibrahim bin Muhammad anak Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Ini Ibrahim bin Muhammad, pasal apa dia nama Ibrahim bin Muhammad? Pasal apa tak buh Ibrahim bin Ali? Sebab nak membezakan antara anak Sayyidah Fatimah dengan isteri Sayyidina Ali yang lain. Sayyidina Ali waktu menikah dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali tak pernah berpoligami, tetap sama dengan Sayyidah Fatimah sampailah Sayyidah Fatimah meninggal 6 bulan selepas kewafatan Nabi. Nabi wafat bulan Rabiul Awal, 6 bulan kemudian wafat Sayyidah Fatimah. Selepas itu barulah Sayyidina Ali menikah dan berpoligami. Kalau laki-laki nak berpoligami, yang sepatutnya dia tiru macam tu. Itu juga yang Nabi buat. Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah dan tak pernah berpoligami sampailah pada usia Nabi 50, Sayyidah Khadijah 65, Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Barulah lepas tu Nabi kahwin dan bermadu. Isteri pertama tak bermadu sampailah isteri itu wafat, meninggal dunia. Macam ni juga Sayyidina Ali. Jadi nak membezakan, kalau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dua-duanya bin Ali, nak membezakan sebutlah Ibrahim bin Muhammad. Sebenarnya anak kepada Sayyidina Ali juga. Ini anak Sayyidina Ali, anak kandung Sayyidina Ali. Baik. Beliau berkata, adalah Ali apabila mensifatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah. Nabi tak terlalu tinggi dan Nabi bukan rendah. Maknanya Nabi itu tinggi, cuma tidaklah terlalu tinggi. Akan tetapi Nabi kalau berjalan dengan sahabat yang tinggi, contoh Nabi berjalan, ada 2 orang sahabat ni dia tinggi dua-dua dia. Nabi kalau berjalan dengan mereka dua ni, Nabi akan lebih tinggi daripada 2 orang sahabat ni. Siapa antara sahabat yang tinggi? Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar, dulu pernah awal pertemuan tu saya sebut, Sayyidina Umar tu ketinggian beliau, kalau Imam An-Nawawi sebut, seekor kuda. Bukan macam kuda kacang kita ni, kuda kat belah Melayu, kuda Arab. Kuda Arab dia tinggi, kuda. Kemudian ada orang yang badan dia tinggi, badan dia bukan rendah lah, orang tu termasuk tinggi. Dia duduk di atas kuda tadi tu. Sayyidina Umar kalau berdiri di tepi orang tadi, kepala Sayyidina Umar akan lebih tinggi daripada kepala orang tadi hak duduk atas kuda tu.
Jadi ulama kira lah agak-agak berapa ketinggian kuda ni, lebih kurang 1,5 meter. Ya, orang yang tinggi itu pun lebih kurang 1 meter juga. Maka dikiaskan mencapai ketinggian Sayyidina Umar ini mencapai 3 meter. Jadi ketinggian Nabi SAW apabila Nabi berjalan dengan Sayyidina Umar, Nabi lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Kalau berpisah, contoh Sayyidina Umar kona kiri, Nabi kona kanan, Nabi akan balik pada ketinggian Nabi yang asal. Kalau berjalan dengan sahabat yang tinggi, Allah akan tinggikan badan Nabi. Sebab apa? Allah tidak mahu ada orang yang menandingi ketinggian Nabi daripada segi bentuk badan ataupun daripada segi perangai, akhlak. Tak ada orang yang dapat melawan Nabi. Kalau ada timbul pertanyaan pula, bukankah Nabi itu tak boleh baca, tak boleh tulis? Itu bukan satu aib, bukan satu kekurangan, tapi itu kelebihan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kelebihan? Macam mana orang yang tak boleh baca, tak boleh tulis, boleh melantunkan, boleh melafazkan kalimah-kalimah yang cantik, yang indah, yang merdu, iaitu ayat suci Al-Quran. Memang Allah sengaja buat Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis. Kalau Nabi pandai membaca, pandai menulis, pandai buat syair, orang akan kata bahawa Nabi Muhammad mereka-reka Al-Quran. Al-Quran itu bukan daripada Allah, tapi daripada karya Nabi Muhammad. Orang akan tuduh macam tu. Tapi ini tak ada lah, tak ada. Tak ada timbul dah benda macam tu. Baik. Kemudian Nabi berbadan sederhana dalam kalangan kaum baginda. Badan sederhana itu macam mana? Tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Ada orang gemuk sangat, ada orang kurus sangat. Nabi ini sedang, badan sedang, tapi tidak borai. Nabi tak borai. Baik. Rambut Nabi tidak terlalu kerinting dan tidak lurus, bermakna pertengahan. Jadi maknanya kejadian Nabi ini pertengahan. Tinggi tapi tak terlalu tinggi, bukan rendah. Sedang, tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus. Tak terlalu kerinting rambut Nabi dan tidak pula lurus. Bermakna ikal, berombak, beralun rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan ikal beralun. Badan Nabi tidak gemuk, Nabi tak gemuk. Wajah Nabi tidak tembam, tidak bulat. Wala bil kaltham, Kulthum, Ummu Kalthum. Itu anak Nabi, ada nama dia Sayyidatina Ummu Kalthum. Pasal apa nama dia macam tu? Sebab dia ni si tembam. Pipi dia tu orang kita panggil apa? Cabi. Pipi dia tu tembam, comel. Ada cabi macam tu. Nabi tak macam tu. Dan bukan jengkung. Ada bukan jengkung pula. Tetapi wajah baginda bujur. Wajah Nabi bujur, bukan bulat, bujur. Abyadu musyrabun ada ajul ainaini ahdabul ashfar jalilul musyashi wal katidi wal katid wal katat. Boleh dodo. Jadi tuan-tuan jangan duk kata silap buh baris dodo tu. Dodo boleh baca. Ajradu dhu masrubatin syafnul kaffaini wal qadamain idza masya taqalla'aka annama yanhattu min sababin. Kulit baginda putih kemerahan. Ada sebagian ulama kata kulit Nabi ni putih. Putih. Pasal apa ditulis putih kemerahan? Putih kemerahan pada bahagian kulit yang terkena matahari. Contoh muka Nabi. Nabi berjalan bawah matahari, terkena cahaya matahari, dia jadi putih kemerahan. Kalau yang dilindungi baju, perut Nabi, dada Nabi putih. Tangan Nabi putih kemerahan sebab terkena matahari. Nanti kita akan tengok Nabi pakai baju lengan tu sampai mana, sampai tekak mana, nanti kita akan tengok semua. Anak mata baginda hitam pekat. Anak mata tu yang hitam tu, kan ada sebahagian orang putih ke apa, depa ada warna koko, ada warna agak biru, ada warna merah apa ada di sebahagian tempat ada warna merah. Bukan hantu dia, memang warna macam tu. Tapi tak semua, tak umum. Yang banyaknya hitam. Dan Nabi bukan warna-warni macam tu. Anak mata tu hitam pekat. Bulu mata baginda panjang melentik. Bulu mata Nabi panjang dan melentik. Kita nak tengok orang tu rambut lurus atau tak, tengok bulu mata dia. Bulu mata kalau melentik, rambut dia rinting. Kalau lurus, rambut dia lurus. Baik. Saya bagi tahu ya, tuan-tuan pergi kedai makan tengok perempuan mana duk Iraq pula. Saya bagi tahu ya ni. Ni cara tengok rambut orang macam tu. Dia ada ilmu. Imam Syafi'i antara orang yang pandai dalam ilmu menilai. Tengok daripada muka dia tahu perangai orang tu. Ada satu kisah.
Imam Syafi'i dalam satu perjalanan beliau singgahlah di macam kalau kita panggil RNR apa, macam rumah persinggahan lah. Singgah dengan kuda beliau sampai dia tengok tuan punya rumah singgah ni. Dia tengok-tengok dalam hati dia, orang ni kedekut ni kalau daripada ilmu yang dia tahu, yang beliau tahu. Tapi tak disangka-sangka orang ni jaga kuda dia, basuh kenderaan dia, bagi makan kat kuda dia, dia sediakan bilik yang cantik untuk Imam Syafi'i, kemudian dia jamu makan malam, jamu sarapan pagi. Kata Imam Syafi'i, sila dah ke ilmu yang aku belajar ni. Tengok-tengok esok sebelum Imam Syafi'i minta diri lah, sebelum Imam Syafi'i naik atas kuda, bil semua sampai, bil basuh kuda, bil makan kuda, semua sampai. Tu Imam Syafi'i. Pandai. Abu Jahal yang musuh Nabi tu, kita jangan sangka dia tu jahal tu sebab dia bodoh. Dia bodoh tu sebab dia menolak kebenaran. Tapi bukan bermakna dia bodoh jahil macam memang bodoh terus, bukan. Ada suatu hari Nabi hantar 2 orang sahabat untuk tengok tentera musyrikin nak jadi perang, tengok tentera musyrikin sampai mana. Tiba-tiba Abu Jahal perasan pada 2 orang tu. Abu Jahal suruh dia peligan, tapi 2 orang tu dapat lari. Tiba-tiba waktu lari tu, unta 2 orang ni ada salah seekor dia tu berak. Abu Jahal pun pergi dekat tek itu, dia ambil kayu, dia kacau, dia pencium. Dia kata unta ni daripada kota Madinah. Dia boleh tahu sampai tahap tu. Bukan bodoh sungguh, bodoh piang, bukan. Dia bodoh dia sebab apa dipanggil gerak Abu Jahal? Sebab menolak kebenaran. Jadi kalau kita tengok macam ni wajah Nabi apa semua tu, dia melambangkan kepemimpinan. Baik, kita tengok lagi. Tulang sendi dan tulang bahu baginda besar dan gagah. Tulang sendi ni dia semua sendi besar, gagah, tulang bahu besar, melambangkan apa? Kepada kekuatan. Itu lambang pada kekuatan. Menurut orang Arab, orang yang tulang sendi, tulang bahu besar, dia ni orang yang kuat. Dan memang Nabi kuat. Badan baginda bersih dari bulu. Badan Nabi tak banyak bulu. Bukan kita cari Nabi orang Arab macam banyak bulu macam orang Arab enggak. Pakai baju bulu keluar celah-celah kancing tu, bukan. Nabi bukan macam tu. Badan Nabi bersih daripada bulu. Tapi ada di beberapa tempat. Kita tengok. Tetapi baginda mempunyai bulu yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Daripada lubang bawah tengkok ni memanjang sampai ke pusat. Seperti bilah mata pedang. Macam tu ya. Yang riwayatkan ni siapa? Sayyidina Ali, menantu Nabi, duduk serumah dengan Nabi. Dan juga Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi. Bukan bermakna Nabi jalan keluar rumah tak pakai baju, bukan. Nabi ini adalah orang yang sangat pemalu, bahkan lebih pemalu daripada anak dara yang berada di dalam bilik tidurnya. Nabi lebih malu daripada tu. Ada seorang perempuan dia mai jumpa Nabi, sahabat perempuan, dia tanya tentang darah. Dan darah yang keluar daripada faras seorang perempuan itu dia tiga jenis. Darah haid, nifas, istihadah. Ada yang kata ada yang keempat, iaitu darah wiladah. Darah haid, darah tiap-tiap bulan. Darah nifas, darah yang keluar selepas melahirkan. Bayi keluar darah, lepas tu dipanggil darah nifas. Darah istihadah selain daripada darah haid dan nifas. Kalau wiladah pula yang bersama dengan bayi tersebut. Tu dibahas macam tu. Jadi tanyalah, kalau saya macam ni, ditanya dekat Nabi. Nabi pun jawab. Kemudian dia tanya dalam lagi, Nabi diam. Nabi tak jawab. Merah muka Nabi malu. Nak jawab tu malu. Kemudian Sayyidah Aisyah tarik perempuan tadi buat masuk dalam bilik. Sayyidah Aisyah pun terang satu-satu. Perempuan dengan perempuan kan tak apa, terang satu-satu. Baru keluar tu kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, an-nisa tafhamun nisa. Hanya perempuan yang memahami perempuan. Dia tahulah macam mana nak terang. Baik. Tapi di Malaysia ni yang banyak faham tentang
ilmu berkaitan darah perempuan lelaki. Banyak lelaki, bukan ustazah. Ustazah tu tak pandai. Dalam TV tu ada ustazah masuk TV tu, dia jawab berkaitan darah. Saya tak sebutlah nama, mencari sendirilah nanti. Ada ni ustazah tu jawab berkaitan darah haid nifas, salah. Tu macam mana? Ada yang duk buat live kat TikTok pula, orang tanya tu macam mana. Dia kata, dia tanya, ustaz kalau darah tu keluar, ada pertanyaan lah daripada yang tengok tu, ustaz kalau darah tu keluar 15 hari, apa dia tanya, ustaz kalau darah tu keluar 17 hari, macam mana hukum darah tu? Dia kata hak 15 hari darah haid, hak 2 hari darah istihadah. Dengar macam betul. Sebab memang sebanyak-banyak waktu darah haid keluar adalah 15 hari 15 malam. Tapi tak boleh pukul macam tu terus. Dia kena bezakan. Ada darah yang keluar warna hitam, ada darah yang keluar warna hitam tapi tak berapa bau sangat. Hak yang pertama ni bau. Ada yang perempuan dia tak keluar darah hitam tapi dia keluar darah warna merah. Tu dia kena panggil tu, dia panggil dengan proses tamyiz, membezakan jenis darah yang keluar. Dia macam tu. Ni pukul macam tu semua. Kebanyakannya asatizah lelaki yang tahu. Di Kedah kita ada Syekh Nazrul Nasir. Syekh Nazrul pakar dalam bab darah perempuan. Kemudian kalau di Terengganu ada Syekh Abu Samah, muda lagi, dalam 40-an mungkin. Saya pernah tanya pada guru saya Habib Muhammad, pasal apa banyak lelaki lagi tahu dari perempuan? So, padahal lelaki tak keluar haid. Kita keluar haid tuan-tuan. Oh pelik tu kan keluar haid, itu kencing darah. Kita tak keluar haid, perempuan keluar haid. Jadi macam mana kita boleh tahu antara lelaki lebih banyak tahu? Kata Habib Muhammad, mungkin sebab lelaki dia minat bab tu. Dia minat. Cuba lelaki kalau bahas bab pernikahan apa semua, tak lena dia pak. Oh kalau saya ngajak, saya terang direct. Tapih-tapih apa, terang fiqah, dalam bab fiqah. Baik. Tetapi baginda mempunyai bulu yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Daripada lubang bawah tengkuk sampailah ke pusat. Kedua tapak tangan dan kaki baginda kasar, yakni tebal. Tapak tangan dan kaki baginda kasar, yakni tebal. Tuan-tuan boleh tandalah dekat situ, yakni yang ni kasar dan tebal ini bila? Apabila dua keadaan. Nabi baru balik daripada perang, atau Nabi selesai pekerjaan yang berat. Dua tu tangan Nabi akan kasar, tebal. Kan perang dia angkat senjata, angkat perisai, panah apa semua. Tuan-tuan, panah bukan macam duk tu. Tuan-tuan ada yang pernah belajar menembak tu? Saya tak pernah lah. Saya pernah tengok lah orang tembak waktu di Hadramaut dulu. Dia tembak tu sampai sakit sini tu, dia bidah dia tu sampai sakit sini. Panah, sahabat Nabi panah pakai 2 jari ni. Dia ada kiraan pound-pound dia tu. Sahabat Nabi biasanya 100 pound lebih. Kira kalau tembak tu, kalau panah tu, Range Rover tu tembus ya. Kalau kita baru belajar 30 tu kena kat kuda gelak lah. Kita panah kat rimau panah kita balik. Dia kena paling tak 50 ke atas. Tu sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi ada boleh memanah macam orang tembak peluru berpandu tu. Itu sahabat Nabi. Jadi waktu habis peperangan memang tapak tangan dia akan tebal, tapak tangan Nabi. Tapi beberapa waktu kemudian tapak tangan Nabi dia akan menjadi halus pula. Jadi dia lembut balik. Atau Nabi selesai pekerjaan yang berat. Macam waktu perang Khandaq, Nabi ikut gali parit untuk perang Khandaq tu kan. Jadi tu waktu tu tangan Nabi dia akan keras, pegang cangkui apa semua, angkat batu apa semua. Tetapi beberapa waktu kemudian tangan Nabi dia akan menjadi lembut semula. Tak macam kita kematu terus sampai kemati. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, ma masistu khazzan wala hariran aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah menyentuh kain sutra murni ataupun sutra campuran yang lebih halus
daripada tapak tangan Nabi SAW. Maknanya, kata Sayyidina Anas, aku sentuh tapak tangan Nabi itu lebih lembut, lebih halus daripada kain sutra sekalipun. Sebab apa? Memang tangan Nabi Allah ciptakan macam tu. Hanya ni saya tak tambahlah catatan kaki tu, tapi tuan-tuan boleh tulis lah, kasar dan tebal pada dua keadaan: balik daripada medan peperangan, yang kedua apabila selesai pekerjaan yang berat. Baik, apabila baginda berjalan, langkahan baginda tegap seakan-akan turun di jalan yang curam. Syekh Fahmi pernah hurai tentang ni. Kalau kita berjalan di tempat yang curam, badan kita akan tegak dan langkahan kita akan mantap. Kita takkan seret kasut. Laki-laki kalau berjalan jangan seret kasut. Perempuan tak apa, hak tu cara berjalan perempuan. Laki-laki jangan. Laki-laki kena tegak. Kita tak boleh berjalan macam perempuan. Perempuan cara berjalan ni pun macam tu, tak apalah. Jadi kalau kita turun di tempat yang curam, mata kita akan tengok ke bawah, badan kita akan tegak, dan langkahan kita akan mantap. Macam tu. Ini cara Nabi berjalan, seakan-akan turun di tempat yang curam. Maknanya jalan biasa pun Nabi macam tu, dan Nabi laju. Jalan Nabi laju. Baik. Wa idzal tafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin, ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum 'arikatan wa akramuhum 'ishratan, man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Apabila baginda berpaling atau menoleh, baginda akan berpaling dengan seluruh tubuh. Ada orang panggil, ya Rasulullah, Nabi akan tengok dengan seluruh tubuh apabila memungkinkan. Kalau macam di atas kenderaan, Nabi akan tengok semampunya. Sebab apa? Itu menghargai orang yang panggil kita. Dengan orang panggil kita, dia duduk belakang kita, kita tengok pun tak, paling-paling tak kita tengok muka kita, tala ke dia. Itu menghargai orang tersebut. Kita kalau menghargai orang, Allah akan hantar orang lain untuk menghargai kita. Jadi ada dalam kitab Syairus Salikin itu dibahas, apabila ada seorang anak muda, contoh dia umur dalam 30-an, 20-30 macam tu, dia hormat pada seorang tua yang umur 70-80, yang tua lah 70, maka Allah akan panjangkan umur si pemuda ni sampai dia tua juga. Ketika dia tua nanti, Allah akan hantar anak muda yang akan hormat pada dia juga. Dia macam tu. Itu dia dipanggil dengan apa tu, roda kehidupan dia macam tu. Macam tu juga kata Nabi, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Buat baik pada ayah kamu, tabirrukum abnaukum, maka anak kamu pun akan berbuat baik pada kamu. Dia macam tu ya. Dia kehidupan dia macam tu. Kita nak orang lain hargai kita, kita pun kena hargai orang lain. Baik. Di antara kedua bahu baginda terdapat tanda kenabian, dan baginda adalah penutup para nabi. Antara kedua bahu Nabi, antara dua bahu belah belakang, tapi lebih ke arah kiri sedikit, dekat dengan jantung, ada tanda kenabian, dan baginda adalah penutup para nabi. Penutup para nabi, maka ini tak menafikan nanti Nabi Isa akan turun, sebab Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad lagi. Nanti Nabi Isa akan turun. Kemudian Nabi Isa akan disimpan di mana? Nabi Isa nanti akan bunuh Dajjal, selesai semua pemelawan bangsa Ya'juj Ma'juj apa semua, kemudian umat Islam akan hidup dalam keamanan, dalam kedamaian, dalam tercatat itu lebih kurang dalam 40 tahun lah kedamaian, betul-betul makmur. Bahkan pada masa tersebut tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Buat apa, semua kaya. Kemudian Nabi Isa akan diwafatkan oleh Allah, dan Nabi Isa akan dikebumikan, akan disimpan di mana? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada sedikit ruang kosong. Nabi dimakamkan di bilik Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dimakamkan agak ke bawah sikit. Kepala Sayyidina Abu Bakar ni bertepatan dengan bahu Nabi. Sayyidina Umar pun dimakamkan di situ juga. Kepala Sayyidina Umar bertepatan dengan bahu Sayyidina Abu Bakar. Nah, ada sedikit ruang kosong, nanti
Nabi Isa akan dimakamkan di situ. Ini Imam Al-Bajuri sebut dalam syarah beliau. Beliau sebut di situ. Baik. Kemudian baginda adalah manusia yang paling berlapang dada. Baginda adalah orang yang paling benar di dalam ucapan, paling lemah lembut terhadap orang lain dan paling memuliakan dalam pergaulan dengan ahli keluarga. Nabi adalah manusia yang paling berlapang dada. Jahat macam mana pun orang pada Nabi, kalau dia minta maaf, dia masuk Islam, Nabi terima. Nanti kita akan masuk dalam perbahasan tentang siapa yang dibunuh oleh Nabi. Ada orang yang pernah dibunuh oleh Nabi, nanti kita akan bahas. Kemudian kita masuk juga dalam perbahasan dalam Fathu Makkah. Ada Nabi sebut beberapa belah orang, 14 orang yang wajib dibunuh, mesti kena bunuh mereka, walaupun mereka tu bergayut di kelambu Kaabah sekalipun. Tapi dari 14 orang ni tak semua dibunuh, ada yang masuk Islam. Antaranya siapa? Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, masuk Islam. Dan keislaman yang cukup baik. Itu takdir Allah lah. Pak jahat, anak membela Nabi. Sayyidina Khalid Al-Walid pun pak dia jahat. Al-Walid bin Al-Mughirah tu jahat tu, kepala masam tu. Sayyidina Khalid membela Nabi. Ini antara orang yang dalam senarai yang blacklist tu yang kena bunuh, antaranya Sayyidina Ikrimah. Tapi dia masuk Islam. Nantilah saya bahas nanti dalam peristiwa Fathu Makkah. Ada seorang lagi tu, dia bergayut di kelambu Kaabah. Ada sahabat beritahu, wahai Rasulullah, hadza ibnu Khatalin muta'alliqun bi astaril Kaabah. Itu Ibnu Khatal, dia bergayut dekat kelambu Kaabah. Menurut adat-adat orang jahiliyah dulu, siapa yang bergayut di kelambu Kaabah, darah dia haram untuk kita kacau, kehormatan dia terjaga. Jadi sahabat ni pun tak berani bunuh, bagi tahu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia tu Ibnu Khatal tu bergayut dekat kelambu Kaabah. Ibnu Khatal tu siapa? Dia orang musyrik, kemudian dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia murtad dan dia bunuh orang muslim yang berkhidmat dengan dia, yang tolong dia, dibunuh orang tu. Kemudian dia beli 2 orang perempuan, hamba abdi. Disuruh perempuan tu buat syair untuk menghina Nabi, mencaci Nabi. Jadi dia dibunuh. Bagi tahu pada Nabi. Nabi kata apa? Uqtuluh, bunuh dia. Dia tu kena bunuh, pancung. Itu pun Nabi tak bagi buat naya. Antara lagi siapa? Sayyidatina Hindun, Sayyidina Abu Sufyan. Dua-dua masuk Islam. Nabi terima keislaman selepas Fathu Makkah. Bukan setakat tu, orang yang mereka upah pun untuk bunuh Sayyidina Hamzah pun masuk Islam. Ini sifat berlapang dada Nabi. Nabi terima. Sayyidina Wahsy, Nabi terima keislaman. Nabi berlapang dada. Baik. Kemudian paling benar dalam ucapan, paling lemah lembut terhadap orang lain, dan paling memuliakan dalam pergaulan dengan ahli keluarga. Memuliakan isteri, memuliakan anak, memuliakan kaum perempuan, itu sifat terpuji. Nabi contohkan sifat itu. Nabi tak pernah mencadangkan, isteriku aku nak makan ni, nak makan ni. Nabi tak pernah cadang. Apa yang dihidangkan Nabi makan. Kalau Nabi teringin nak makan, Nabi sebut, dan Nabi akan tolong masak sekali. Kita pandai suruh lah, nak tolong tak? Dan Nabi tolong sekali. Nabi tolong juga kupas, Nabi ikut potong buah labu juga, Nabi ikut. Bahkan Nabi menjahit pakaian Nabi sendiri. Kalau diikutkan, kalau kita fikir balik, takkanlah tak ada sahabat yang nak tolong Nabi, banyak. Tapi Nabi bukan jenis macam tu. Nabi bukan jenis cerita dekat orang tentang kesusahan Nabi. Nabi bukan macam tu. Baik. Barang siapa yang melihat baginda buat pertama kali atau secara tiba-tiba akan merasa segan dan hormat kerana wibawa baginda. Siapa yang tengok Nabi pertama kali, dia tak pernah jumpa Nabi lagi, dia tengok Nabi pertama kali, dia jumpa Nabi, dia akan timbul rasa segan kepada Nabi, rasa hormat pada Nabi. Tengok wibawa Nabi, aura Nabi itu yang cukup kuat. Itu pertama kali. Kalau dah bergaul dengan Nabi, biasanya kita ni kebanyakannya tengok pertama kali segan lah. Lepas-lepas kenal lah, perangai macam tu lah, biasanya lah. Tapi ini macam mana? Dah bergaul dengan Nabi. Dan barang siapa yang bergaul dengan baginda akan mencintai baginda. Duduk dengan Nabi, tambah sayang, tambah cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata orang yang mensifatkan tentang baginda, aku tidak pernah melihat orang yang sebanding dengan baginda.
sama ada sebelum baginda lahir ataupun selepas baginda wafat. Aku tak pernah tengok orang yang sama macam Nabi, apalagi lebih dari Nabi. Sama ada sebelum Nabi lahir ataupun selepas Nabi wafat. Baik. Qala Abu Isa, sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn al-Husain yaqul sami'tu al-Asma'i yaqul fi tafsiri sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Isa. Abu Isa itu siapa? Imam Tirmizi. Imam Tirmizi lah pengarang kitab ni, penyusun kitab Syama'il Muhammadiyah. Ni Syama'il Muhammadiyah sebenarnya banyak tuan-tuan dan puan-puan, banyak sungguh. Tapi yang paling masyhur, yang paling banyak dibaca, yang kita ni lah tengah kaji sekarang ni, yang karya Imam At-Tirmizi. Ada satu masjid itu tinggal satu kali pertemuan lagi nak khatam. Tinggal 7 hadis lagi. Tapi itu masjid sebulan 3 kali kuliah. Kita sebulan sekali pada tu daripada 2018 hujung. Sekarang 2023, kat 5 tahun ke. Tuan-tuan bayanglah, 5 tahun 3 kali ni, kita sekali sebulan. 15 tahun tuan-tuan khatam kita ni. 15 tahun. Apa kita mengaji, yang penting mengaji lah. Ada AJK masjid tu yang jemput saya pergi kuliah tu pun meninggal dah. Meninggal apa sebelum bulan puasa hari tu. Baik. Nah, jadi mengaji sampai matilah. Baik, berkata Abu Isa, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husain berkata, aku mendengar Al-Asma'i berkata ketika menafsirkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Asma'i ni siapa? Al-Asma'i ni pakar bahasa. Dia pakar bahasa. Dia ni pernah Khalifah Harun Ar-Rasyid hantar anak mengaji dekat Imam Asma'i. Jadi khalifah dulu memang diajarkan untuk pandai bahasa. Sebab apa? Adalah suatu aib, suatu kekurangan, suatu tercela lah, kecelaan lah kalau anak khalifah cakap-cakap salah nahu. Tu aib. Hantar pada Imam Asma'i. Imam Asma'i pun ajak. Suatu hari khalifah ni nak pergi tengok anak dia. Pergi tengok anak dia tu pegang apa tu macam teko tu lah, teko ayak tu kan, nak basuh. Pegang, Imam Asma'i wudu. Yang pegang ayak tu, yang tuang ayak tu siapa dia? Anak khalifah. Khalifah Harun Ar-Rasyid tengok, dia marah Imam Asma'i. Dia marah, wahai imam, bukan macam tu cara dia. Cara dia betul macam mana? Cara yang betul, anak saya tangan kiri dia pegang ayak, tangan kanan gosok kaki tuan guru. Tu baru betul. Tu cara. Kita zaman lah buat gitu, masuk viral lebih. Dulu kalau apa, dalam sekolah kita pergi rambut kita panjang, cikgu ke ustaz ke potong biasa tu, potong ikut dan tu, balik kita kena botak lah, benda biasa. Sekarang tak boleh. Suruh buat main barber, main cukur rambut, banyak cantik. Tu anak jadi tak tahuan. Macam banyak cantik masuk viral kat Facebook pula. Macam pelik zaman lah. Lepas tu pelik. Lepas tu duduk doa tak malam. Ya Allah, bagilah anakku macam Imam Ghazali. Pakai dok kiamat 10 kali pun takkan jadi. Macam tu. Tak hormat guru, macam mana anak nak jadi. Baik, kita tengok. Dia menafsirkan tentang apa ni, maksud hadis tadi tu. Al-Mumarri itu adzahibu tulan, terlalu tinggi. Saya tulis semua yang daripada nuskhah asal, tak saya kurang. Saya ada terjemahan Melayu tu, saya ada. Dulu sebelum ni jadi tu, saya guna terjemahan Melayu. Tapi ada yang dibuang. Hadis yang sama tak ditulis. Tu rugilah. Saya 415 hadis dalam Syama'il, 415 semua saya tulis dalam ni. Cuma Rumi lah tak ada. Jawi ada, Jawi yang tuan-tuan pegang tu lah. Baik. Wa qala sami'tu a'rabiyan yaqulu fi kalamihi tamaghata fi nushabatihi ay maddaha maddan syadida. Imam Al-Asma'i berkata, aku mendengar seorang Arab Badui berkata di dalam kalamnya, memanjangkan pada anak panahnya. Maksudnya tamaghata tu memanjangkan, panjang, tinggi. Baik. Wal mutaraddidu ad-dakhilu ba'duhu fi ba'din qisaran. Mutaraddid tu apa? Masuk sebahagian tulang pada sebahagian yang lain kerana pendek. Jadi orang tu pendek, tulang dia tu macam masuk. Nabi bukan macam tu. Nabi tak pendek, Nabi tinggi. Orang pendek tu orang kata tulang tu masuk lah, tulang tu masuk satu sama lain. Wa ammal qatitu fasyadidatul ju'udah, terlalu kerinting. Nabi tak kerinting, tak terlalu kerinting. Maksudnya berombak. Rombak tu bukan orang tak panggil rinting lagi. Rinting tu dia pusing.
Sampai macam apa, sebagian apa, kebanyakan orang Arab rambut mereka kerinting, Nabi tak. Warrajulu alladhi fi sya'rihi hujunatun ay tathannin qalilan, rambut yang agak beralun, ini rambut Nabi. Wa ammal mutahhamu fal badinul kathirul lahmi, badan yang gemuk, yakni banyak daging, Nabi tidak. Wal mukalfamu al mudawwarul wajhi, tembam pipi atau muka bulat, Nabi tidak. Nabi wajah Nabi bujur. Wal mushrabu alladhi fi bayadihi humratun, kulit putih kemerahan, ini kulit paling cantik dalam dunia. Apun di akhirat, kulit yang paling cantik di akhirat adalah kulit putih kekuningan. Sebab apa berbeza? Sebab di akhirat nanti apa yang kita makan itu tak menjadi darah daging dah. Yang kita makan di akhirat nanti adalah untuk berlezat-lezat. Tanpa kita sedar, dalam syurga nanti mulut kita berzikir memuji Allah tanpa kita sedar. Macam apa? Nabi melihat, Nabi waktu Isra Mi'raj, Nabi melintasi kubur Sayyidina Musa alaihi salam, dan Nabi melihat Sayyidina Musa beribadah di dalam kubur. Nabi Musa ibadah dalam kubur beliau. Apa ibadah tu jadi macam kita ibadah dekat dunia? Tak. Ibadah tu lain lah. Maksudnya ibadah tu maksudnya bukan pahala dosa apa lagi dah, bukan dah. Sebab dia mati lah. Ada orang yang macam tu dalam kubur macam tu. Ada orang yang apa, waliullah dimandikan jenazah. Waktu mandi jenazah tu nak kalih tu, badan dia akan kalih sendiri. Badan dia kalih sendiri. Dan orang yang mandi tu tak lari lah kok mandi hidup balik apa? Tak. Sebab dia tahu tu karamah untuk orang tersebut. Ada yang macam tu. Baik. Wal ad'aju asyadidu sawadil ain, tersangat hitam pada mata hitam baginda, pada anak mata tu hitam. Wal ahdabu at-tawilul ashfari, bulu mata yang panjang melentik. Wal katidu atau wal katadu, iaitu mujtama'ul katifain wa huwal kahilu, tulang bau Nabi besar, gagah. Wal masrubatu huwa sya'rud daqiqul ladzi ka'annahu qadibun min as-sadri ila surrah, bulu yang tipis seperti mata pedang yang memanjang dari dada sehingga pusat, tipis macam mata pedang. Wasyafnu al-ghalidhul asabi'i min al-kaffaini wal qadamain, kasar, yakni tebal jari jemari kedua tapak tangan dan kaki. Tadi saya sebut dah dua keadaan yang itulah, jari jemari dua tapak tangan Nabi dan kaki Nabi tebal pada dua keadaan, apabila selesai berperang ataupun melakukan pekerjaan yang berat. Selepas itu jari Nabi, tapak tangan Nabi dia akan menjadi lembut seperti asal. Wattaqallu'u ayyamshiya biquwwatin, melangkah dengan tegap, wasababu alhaduru yuqalu in hadarna fi sabubin wa sababin, maksudnya turun dari tempat yang tinggi. Itu cara Nabi berjalan. Coba tuan-tuan cuba berjalan nanti turun macam curam sikit tu, coba tuan-tuan tengok, perhatikan betul-betul macam mana kita berjalan. Ini macam tu. Tuan-tuan takkan seret kasut. Kalau tuan-tuan seret kasut, tuan-tuan akan cium tak? Dia akan habis lah kita, jatuh sembam situ tu. Kita takkan seret kasut waktu turun daripada tempat yang tinggi. Wa qaluhu jalilul musyashi yuridu ru'usal manakib, tulang-tulang sendi Nabi, tulang-tulang sendi besar. Wal ishratu as-suhbatu, pergaulan. Wal ashiru as-sahibu, yakni suami. Wal badihatu al-mufaja'atu yuqalu badahtuhu bi amrin ay faja'tuhu bihi, tiba-tiba, maksudnya siapa melihat Nabi secara tiba-tiba akan jatuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk lagi insya belum 2 minit lagi. Kita baca bilah, saat ini kita berhenti. Ini hadis panjang, kita berhenti, masuk sekali kita berhenti. Saya tak boleh lama apa kalau kuliah maghrib masuk isyak kena berhenti. Saya tahu tuan-tuan ada yang tak makan lagi. Macam itulah saya, sama saya. Jadi kita ni kalau syuruk, kalau apa kuliah subuh bunyi syuruk tu, ting, saya berhenti. Macam pagi Jumaat biasanya dia baca panjang 20 minit yang saya kuliah, tak kira dia macam tu, tak boleh lama. Waktu saya dapat abah saya pesan macam tu, memang tak boleh lama. Bukan setakat abah saya, Ustaz Bakar Awang, Syekhul Ma'had kedua, Ma'had Derang pun pesan macam tu. Ceramah Maulidur Rasul paling lama sejam, jangan lebih. Kuliah maghrib 40 minit, jangan sampai sejam, 40 minit atau masuk isyak berhenti. Subuh syuruk berhenti. Kalau duha biasanya sejam kan, duha biasanya sejam.
Ada sebahagian masjid dia minta 2 jam. Biasanya sejam lah. Yang tu, jangan lebih. Dia kata kalau kita lebih, kalau sejam tu orang hak dengar tu dia mula gila. Mula panah habis, panah punggung, panah apa semua panah. Bila nak berhenti mula. Kalau sejam. Kalau 2 jam hak dengar, hak cakap dua-dua gila. 2 jam dia bercakap. Ceramah. Tak boleh lama. Baik, macam kita baca sikit. وبه وإليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب. Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata, jadi keturunan Nabi daripada 2 orang lah, daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi Sayyidina Hasan Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu Al-Hasani. Ada yang kata Al-Hasani lebih ramai daripada Al-Husaini. Cuma Al-Husaini lebih teratur. Depa ada tercatatlah sanad, nasab depa tu tercatat. Terutamanya selepas Imam Al-Muhajir berhijrah daripada Iraq, dia pindah pergi Hadramaut. Beliau adalah orang yang pertama pindah ke Hadramaut. Jadi kalau tuan-tuan nanti ziarah ke Tarim, tuan-tuan akan dibawa ziarah Imam Muhajir dulu. Daripada itulah anak beliau beberapa orang, itulah ada Bani Alawi apa semua yang tu, Alawiyin dipanggil. Kalau Al-Hasani ramai lagi daripada Al-Husaini. Cuma Al-Husaini ni dia tercatat, terutamanya di tempat kita ni di Malaysia, di Indonesia dia ada Rabitah Alawiyin. Jadi kalau ada orang dia mengaku mendakwa dia tu keturunan Nabi, dia minta sebut nasab keturunan 5 orang ke atas, bin 5 orang. Dia tahu macam mana mendakwa-dakwa apa Al-Habsyi ke apa kan, tu dia tahu. Oh, yang ni bukan, dia terpotong pada jalur mak. Ayah dia tak Al-Habsyi pun tak jadi. Dia ada semua. Baik. Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata, aku bertanya kepada bapa saudara sebelah ibuku, Hindun bin Abi Halah. Hindun boleh nama lelaki, nama perempuan boleh, dua-dua boleh. Beliau adalah orang yang pandai mensifatkan tentang sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hindun bin Abi Halah ni pandai sifatkan tentang Nabi. Kalau sifatkan tentang Nabi tu, kita tuan-tuan, kalau kita baca Syama'il ni, kita bayangkan Nabi macam mana dalam fikiran kita. Kulit putih kemerahan, kening kening Nabi tak tebal tapi panjang, nampak macam seakan bersambung, cuma tak bersambung. Kita bayangkan macam mana. Nanti kita akan jumpa Nabi seperti mana yang kita bayangkan. Ada orang dia mimpi jumpa Nabi, tapi dalam mimpi dia Nabi kulit hitam, dan itu menyalahi tentang sifat Nabi yang asal, iaitu kulit putih kemerahan. Macam mana pula? Jadi kata para ulama, yang hitam bukan Nabi, yang hitam adalah hati orang tersebut. Jadi dia kena bertaubat lah, istighfar banyak-banyak, nanti akan ditunjukkan wajah Nabi yang asal. Dan tak mustahil orang kafir pun boleh bermimpi melihat Nabi. Biasanya orang kafir kalau mimpi melihat Nabi, itu tanda dia mendapat hidayah selepas itu. Jadi tak mustahil benda ni. Contoh kita tak wuduk ke apa ke, tetap kita boleh mimpi jumpa Nabi. Sebab apa? Fa inna syaitana la yatamathalu bi, kata Nabi. Syaitan tidak dapat menyerupaiku, tidak dapat meniru aku. Atau qala la yatashabbahu bi, tak dapat tiru Nabi. Jadi syaitan tak boleh tiru. Kalau ada dalam mimpi kita dia mengaku dia Rasulullah, dia mengaku dia sebagai Nabi Muhammad, itu Nabi. Tak boleh, orang lain tak boleh. Tak boleh meniru. Baik. Aku menginginkan agar beliau mensifatkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan baginda yang aku tahu. Kemudian beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang agung dalaman dan luaran baginda. Nabi agung dalaman Nabi, sifat Nabi agung. Luaran Nabi agung. Luaran Nabi daripada segala bentuk fizikal Nabi, semua itu melambangkan kepada kemuliaan di dalam bangsa Arab.
Wajah Nabi terang bercahaya seperti terangnya bulan di malam purnama. Wajah Nabi terang macam bulan di malam purnama, bahkan lebih daripada tu. Macam mana boleh lebih? Suatu malam Sayyidah Aisyah dia jahit baju, jarum jatuh, gagau tak jumpa jarum tadi. Maklumlah cahaya apa, lampu depa tak bukan macam kita mungkin pelita atau apa, dan cahaya dia tak berapa nak terang sangat. Jarum tu jatuh, cari tak jumpa. Tiba-tiba Nabi bagi salam, masuk Nabi ke bilik, dalam bilik terang bilik itu, nampak jarum tu jatuh di mana. Mana terang sungguh wajah Nabi. Kemudian Sayyidah Aisyah kata, wahai Rasulullah, sungguh terang wajah engkau wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, tapi nanti di hari kiamat ada orang yang tak dapat melihat aku. Siti Aisyah pun kata, wahai Rasulullah, siapa orang yang tak dapat tengok engkau, wajah engkau terang sungguh, siapa yang tak dapat tengok engkau? Kata Nabi, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang ketika disebutkan namaku di depan dia dengar orang sebut nama aku tapi dia tidak berselawat kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Baik, baginda lebih tinggi dari orang yang sederhana dan lebih rendah dari orang yang terlalu tinggi. Ini contoh apa? Sayyidina Umar 3 meter, Nabi tak sampai pun 3 meter, tapi kalau berjalan bersamaan dengan Sayyidina Umar, Allah akan tinggikan Nabi lebih daripada Sayyidina Umar. Dia macam tu. Azim al-hamati rajil al-sya'ri in faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawidu sya'ruhu syahmata udhunayh idha huwa waffarahu azhara al-lawni wasi'al jabini azajja al-hawajibi sawabigha fi ghairi qaranin bainahuma irqun yudirruhu al-ghadabu. Kepala baginda besar, kepala Nabi besar-besar yang sesuai dengan badan Nabi. Biasanya badan besar, kalau badan besar kepala halus tak sesuai. Biasanya orang tu payah kira, otak kecil orang kata. Jadi payah kira. Jadi badan yang sesuai, badan Nabi kan besar. Besar tu bukan maksudnya gemuk, maksudnya berisi, sesuai dengan kepala Nabi itu besar yang sesuai dengan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut baginda ikal, apabila rambut baginda terurai maka baginda membelahnya. Kadang-kadang Nabi belah rambut. Jika tidak maka baginda melepaskannya, menyikatnya ke belakang. Awal-awal itu Nabi sikat ke belakang. Nabi sikat ke belakang nak tiru ahli kitab. Ahli kitab sikat rambut ke belakang. Nabi nak tiru mereka, nak tarik mereka kepada agama Islam. Padahal orang-orang Mekah sikat rambut belah tengah. Tetapi ahli kitab ni bukan ikut Nabi, malah melawan Nabi. Akhirnya Nabi pun belah tengah. Jadi antara dua tu boleh kita nak belah rambut tengah ke ataupun nak sikat ke belakang. Jadi ikut mana kita nak. Tapi kalau tanya mana yang lebih utama, belah tengah. Orang tengok jugalah. Kita belah tengah, orang kata amboi wajah tak berdosa, comel elok lah. Dia kata macam tu pula. Jadi ikut mana yang sesuai untuk kita. Yang penting rapi. Dan badan kita tu mestilah wangi. Kalau tak bau wangi pun jangan bau masam. Maksudnya kan ada orang dia tak wangi, tapi kita duduk tepi dia tu tak ada pun bau yang pelik-pelik. Jadi macam tu. Nabi ni wangi, badan Nabi wangi. Kalau Nabi pegang rambut budak-budak yang disentuh oleh tangan Nabi itu akan berhari-hari wangi. Bahkan ada yang disentuh rambut dia oleh Nabi, rambut mana yang kena tangan Nabi itu sampai dia mati, sahabat ni rambut tu tetap berwarna hitam. Tak kena tangan Nabi beruban sampai dia mati. Dan ada yang sebut mana rambut dia tu dia tak pernah potong lepas itu. Sebab apa? Rambut aku ini pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat ni. Baik. Jika tidak maka baginda melepaskannya, menyikatnya ke belakang. Rambut wafrah Nabi sampai pada kedua cuping telinga baginda. Rambut Nabi ada 3 macam, wafrah, limah, jummah. Wafrah ni rambut yang sampai pada cuping telinga. Remuh dia itu sampai cuping telinga, tengah ataupun bawah cuping telinga. Yang kedua limah itu sampai pada pertengahan tengkok. Yang ketiga jummah sampai pada bahu. Laki-laki rambut nak panjang pun sampai bau saja. Tak haram kalau simpan sampai panjang lagi pun tak haram. Macam apa tu Shaolin tak haram. Tapi jangan sampai orang tengok kita dari belakang pergi tengok apa, loh hang kau ingat kau minah mana. Jangan macam tu. Sama dengan perempuan dia tak elok pula. Baik, kalau perempuan memang rambut itu mahkota,
Baik. Kulit Nabi putih kemerahan bersinar, bukan putih kemerahan saja, bersinar, bercahaya. Dahi Nabi luas. Dahi Nabi luas tu luas yang sesuai, melambangkan kepada kepandaian. Nabi memang tak boleh baca, tak boleh tulis, tapi bukan bermakna bodoh. Sebab apa? Seluruh ilmu awwalin wal akhirin, ilmu orang terdahulu dan terkemudian, semua berada di bawah tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dahi Nabi luas melambangkan kepada kepemimpinan, melambangkan pada kepandaian. Bulu kening Nabi kecil dan panjang. Dia kecil, bukan tebal, bukannya lebat, tapi kecil, panjang, serta sempurna tanpa bersambung. Tengok sekali nampak macam bulu kening Nabi itu macam nak bersambung, macam sambung, tapi tak bersambung. Baik. Di antara dua kening baginda terdapat urat yang kelihatan merah, yakni urat yang timbul apabila baginda marah. Kalau Nabi marah, urat tu timbul. Maknanya Nabi marah pun segak. Tak marah segak, senyum segak, muka serius pun segak, marah pun segak. Kita tak marah pun tak segak tu buat muka masam pula, lagilah. Paling-paling tak pun kita ni, kalau lah tak segak pun, orang tengok kita tu seronok sebab kita suka senyum. Tapi jangan pula senyum tu sedekah. Hari Jumaat tabung lalu dia pun senyum. Dia senyum sedekah, senyum kat tabung tu. Faham kot tu pula. Baik, sekian, insya-Allah kita sambung nanti bulan hadapan, insya-Allah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. اللهم احفنا سنن سيد المرسلين واقم بيننا اتباع نبيك الامين واعطنا الشفاعه العظمى من نبيك الامين ودخلنا الجنه مع نبيك الكريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.